إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وخصوصا الشيخ المؤلف الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وشيخ داود بن عبد الله الفطاني والإمام البيجوري ومؤلف أبي شجاع بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله أو كان كثيرا قلتين فأكثرا فتغير يسيرا أو كثيرا. Wa asyara dan mengisyaratkan dan menunjukkan oleh musannif, maknanya pengarang, itu Imam Abi Syuja' dalam matan Ghayah wa Taqribnya, lil qismi tsani, bagi terhadap pecahan yang kedua, minal qismi rabi'i, yang daripada bahagian yang keempat. Al-qismi tsani itu kalau kita mengaji bahasa dia, al-qismi tsani itu adalah mu'arraf bi alif wal lam, iaitu ma'rifat dengan alif lam. Maka jumlah yang setelah ma'rifat itu di-i'rab sebagai sifat. Dan musannif menunjukkan kepada pecahan yang kedua, sedangkan pecahan yang kedua itu sebenarnya daripada pecahan yang keempat. Biqaulihi, dengan perkataannya musannif, au kana kathiran, au kana, ataupun adalah ia, siapa? Yaitu air yang kedatangan najis, air yang najis jatuh di atas dia. Au kana, atau adalah air yang jatuh najis itu kathiran, yaitu banyak. Banyak tu banyak mana? Qullataini, yaitu dikatakan banyak dua qalah. Dua qalah yang kita sebut sebelum ini adalah panjang kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi pun 60 cm. Jumlah dia mesti iaitu 216,000. Baik. Kemudian fa'aksara, atau lebih daripada dua qalah. Maknanya najis itu jatuh ke dalam air, sedangkan air itu lebih dua qalah. Fataghayyara, maka berubahlah ia, yakni air yang jatuh najis tadi walaupun banyak, yasiran, sedikit perubahannya, au kasiran, atau banyak perubahannya berlaku. Maknanya
berubah banyak atau berubah sedikit. Sedangkan najis yang masuk itu, maka air itu menjadi air yang mutanajjis. Baik. Wal qullatani, dan bermula dua qalah itu. Ya. Ini dalam kitab kita Al-Bajuri, ya, iaitu dia ada syarah panjang sedikit. Qauluhu yasiran aw katsira, yang itu kalau ada kitab Bajuri, dalam itu dia kata perkataannya musannif yasiran aw katsira itu merujuk kepada matan Fathul Qarib, syarah kepada matan Ghayah wa Taqrib. Dia kata bimujawirin aw mukhalitin, ya, dengan sebab mujawir, iaitu bersebelahan cuma, aw mukhalitin, dengan sebab dia mukhalid, maknanya larut najis itu dalam air. Wa innama darra huna, dan hanya saja memudarat huna di sini dalam perbahasan kita ini at-taghayyuru fa'il bagi darra, perubahan al-yasiru yang sedikit, ya. Wa innama darra huna at-taghayyurul yasiru, maknanya berubah yang sedikit itu memberi mudarat kepada air yang termasukkan najis, sedangkan dia lebih daripada dua qalah. Perubahan itu berlaku sedikit ataupun banyak. Berubah yang macam mana? Sama ada bau, warna maupun rasa air tersebut. Wabil mujawiri, dan dengan sebab mujawir, duna ma taqaddama fi tahir di ghalazi amrin najasah, dan dengan sebab mujawir maka berubah dia duna ma taqaddama fi tahir, bukan perbahasan, iaitu benda yang tahir, yang suci, yang masuk ke dalam air, yang merubah. Itu bukan ceritanya. Ceritanya adalah air yang mujawir tadi, air tadi kemudian dimasuki oleh najis yang tidak larut, tapi dia najis. Maka bagaimana? Dikira air itu mutanajis. Kenapa? Li ghalazi, kerana beratnya amrin najasah, perkara yang terkait dengan najis. Baik. Wal qullatani, kata musannif balik, dia kata wal qullatani, dan dua qullah itu khamsumi'ati ratlin atau ritlin, boleh baca ratlin ataupun ritlin, iaitu 500 ratal. Baik. Baghdadiyin, iaitu Baghdad, takriban 500 ritil Baghdad, takriban fil asahi, pada qaul yang lebih sahihnya, fihima, pada kedua-duanya, iaitu kedua-dua mana? 500 ritil Baghdadi, dan juga secara takrib, maknanya menurut perkiraan yang paling hampirnya. Ini yang paling hampir. Bukan kita kata itu yang paling tepat, tidak. Itu yang paling hampir, dan inilah bilangan dua qalah yang lebih dekat dengan sahih, yang lebih dekat dengan kita yang paling sahih. Baik. Artinya bilangan yang lain itu dikatakan sahih. Jadi 500 ritil Baghdad ni banyak mana? Iaitu kita kata tadi 60 cm panjangnya kali 60 cm lebarnya darab dengan 60 cm tinggi bekas tersebut, maka kalau seandainya lebih atau tepat-tepat air dia penuh, maka kita kata itu dua qalah. Baik. Waritul Baghdadi, dan bermula ritil Baghdad itu indan Nawawi, di sisi Imam Nawawi, ialah mi'atun 100 wa samaniyatun wa ishruna 28 dirham wa arba'atu asba'in, dan 4/7 dirham. Banyak mana wallahu a'lam, ya. Ini perkiraan lama, akan tetapi setelah dikira oleh ulama kita yang terkini,
bahawa 60 cm kali 60 cm kali 60 cm itulah dia jumlah retail Baghdadi yang dikatakan 128 dirham 47 dirham, ataupun menurut yang tadi iaitu yang paling asah tadi, jadi 500 retail Baghdadi. Jumlahnya macam mana? 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, iaitu panjang kali lebar kali tinggi. Baik. Wa tarakal musannifu, dan meninggalkan oleh musannif qisman khamisan, iaitu bahagian yang kelima. Dia tak sebut apa dia. Wa huwa, dan ianya, yakni qisman khamisan adalah al-ma'ul mutahhiru al-haramu, iaitu air yang menyucikan tetapi haram. Maknanya air yang menyucikan lagi haram. Dia boleh buat bersuci, tapi bersuci dengan air itu hukumnya adalah haram. Baik. Tetapi air itu termasuk di dalam kategori air yang mutlak, tetapi haram digunakan. Baik. Dalam Bajuri, dalam tu yang ada kitab Arab tu dia kata qauluhu wa tarakal musannifu qisman khamisan ay min haitsu at-tasrihu bi wasfihi wa illa fa huwa dakhilun fil ma'il mutlaq, ay artinya dari sudut at-tasrih, yaitu secara menjelaskan bi wasfihi, dengan sifatnya kisim yang kelima ini, bahagian yang kelima ini. Wa illa, dan jikalau tidak, fahuwa dakhilun, maka ianya masuk dalam kategori air yang mutlak. Baik. Wa asyara syarihu, dan menunjukkan oleh si syarih, iaitu orang yang mensyarahkan matan Abi Syuja', iaitu kitab Fathul Qarib, ila annahu kana al-aula lil musannifi, kepada apa diisyaratkan? Kepada bahawa sesungguhnya adalah yang paling utama lil musannif, bagi pengarang, ayya'uddahu kal makruh, bahawa ia mengiranya, yakni qisman khamisan ini kal makruh, itu seperti air yang dimakruhkan, ya. Illa, melainkan maknanya tahir mutahhir, makruhun, air yang suci lagi menyucikan tapi makruh, maka dibuatkanlah tahir mutahhirun haramun, sama aja. Tahir suci lagi menyucikan lagi makruh digunakan air musyammas. Kenapa tidak dibuat sahaja satu lagi bahagian, iaitu tahir mutahhir haram, air suci lagi menyucikan tetapi hukumnya haram. Baik. Illa an yuqala innama 'adal makruha lima yansha'u anhu min ad-darar, melainkan bahawasanya yuqala, dikatakan innama, hanya saja ada, mengira siapa musannif, al-makruha, akan air yang makruh itu, lima yansha'u anhu, bagi barang yang terbit daripadanya ma, atau barang min ad-darar, iaitu berupa ad-darar, kemudaratan. Maknanya apa? Dimasukkan dalam kategori tahir mutahhir makruh, suci lagi menyucikan tetapi makruh, kerana terbit daripada penggunaan air itu ad-darar, itu kemudaratan. Orang pakai air musyammas, apa jadi? Sopak. Maknanya ada kesan penyakit kalau dipakai air yang terjemur di negara yang sangat panas, sedangkan bekasnya adalah dibuat daripada besi. Bila terlampau panas, maka naik minyak-minyak dia. Maka minyak-minyaknya itu disapu pula ke muka, maka sopak muka. Dah. Baik. Jadi, sebab itu dikatakan makruh. Lakinnal harama fihi dararun diniyun, akan tetapi keharaman pada air itu adalah kemudaratan yang dinisbahkan kepada agama. Sebab itu dikata haram. Baik. Wal makruhu fihi dararun badaniyun, dan bermula makruh itu padanya, pada air yang makruh musyammas tersebut, dararun badaniyun, kemudaratan yang dinisbahkan kepada tubuh badan. Maknanya kalau pakai air musyammas, yang menjadi mudarat cuma badan. Dipakai air yang haram tadi, ya, mudaratnya pada agama. Baik.
Kemudian kata musannif, mana dia kata air yang haram? Kal wudu'i, seperti berwudu seseorang bima'in maghsubin, dengan air yang dirampas, air yang diambil tanpa kebenaran daripada tuan dia. Diambil tanpa hak. Jalan sebelah rumah kita ada paip luar rumah, dia gunakan untuk menyiram kereta dia, menyiram bunga dia. Kita tak minta kebenaran, kita buka paip dia, ambil air semayang. Semayang tahajud pula tu. Tak. Jadi macam mana? Wuduknya sah, perbuatannya itu haram kerana mencuri air tadi. Baik, air ni macam mana hukum dia? Tahir mutahhirun haramun. Dia suci, lagi menyucikan, tapi haram dia tu kerana sebab yang mendatang. Ketika mengambil wuduk dengan air yang diharamkan tersebut, sunatkah seseorang itu membaca bismillah? Tak. Dia air curi ni, dia baca bismillah ketika berwuduk. Bismillahirrahmanirrahim, macam doa kan. Habis tu juga menghadap kiblat, beriur, berselawat, baca alam nasrah pula tu. Minta supaya terang hati, tapi air curi. Macam mana hukum dia? Sunat dia buat semua tu. Yang haram perbuatan dia tu mencuri ya. Tak. Baik. Supaya sahaja orang yang sembahyang dengan menggunakan baju jiran sebelah rumah dia. Kawan nampai baju, hilang baju dia. Kain, jubah, serban hilang semua. Tak. Dia pakai jubah kawan tu, kain kawan tu, serban sekali pula. Kalau ada tasbih, masuk dengan tasbih. Tasbih dia pakai, hukum dia sah sembahyang dia, tapi perbuatan dia tu yang haram. Baik. Ini sama jugalah, air yang dirampas, diambil tanpa kebenaran daripada tuan dia. Baik. Au musabbalin, atau air yang disabil lisyurbi, untuk dijadikan air minuman. Dah. Air itu orang buat sabil, maknanya seperti orang buat kawi letak kat luar. Kemudian air tadi tujuan dia apa dia? Tujuan air itu adalah untuk minuman. Dia malih ke bilik air, dia tadah air dalam dia punya mineral dia buat ambil wuduk dekat depan tu. Boleh ke tak boleh? Air tujuan dia musabbal lisyurbi nama dia. Air yang disabilkan orang, tujuannya supaya orang minum, tapi dia perlu buat ambil air semayang. Maka tahir mutahhir haram. Baik. Kita sensitif sikitlah masalah ni kan. Baik, datang ke masjid, ada air yang disediakan untuk ambil air semayang. Jangan gunakan untuk cebok anak dan sebagainya lah. Sensitif sikit kita dengan perkara yang macam ini. Kerana air tu air yang disabil. Tujuan dia untuk apa? Untuk ambil air semayang, kita buat basuh kereta. Baik. Faslun fi zikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Faslun, ini satu fasal. Fi zikri, pada menyebutkan syai'in, sesuatu minal a'yanil mutanajjisah, iaitu berupa al-a'yan, benda-benda al-mutanajjisah, iaitu yang najis. Al-mutanajjisah iaitu najis. A'yan yang najis tu pula wa ma yathur, dan barang yang menjadi suci ia, minha, daripadanya, daripada a'yan yang mutanajjisah itu. Baik. Biddibagh, dengan sebab disamak dia. Wa ma la yathur, dan barang yang tidak suci, dengan kita dibagh, dengan samak sekalipun, dia tidak akan menjadi suci. Maknanya dalam fasal yang ini akan diceritakan benda-benda najis, ya. Dan apakah dia najis, yang mana yang boleh menjadi suci dengan cara disamak, dan apakah dia yang disucikan tak akan suci walau disamak sekalipun. Baik. Wajuludul maitah, ya. Dan bermula kulit haiwan yang mati. Baik. Wajuludul maitati kulluha tathur,
Maknanya dan kulit binatang yang mati itu kesemuanya tathur, menjadi suci. Bid-dibagh, dengan sebab sama, iaitu disamak dia. Baik. Sawaun fi dzalika, sama ada fi dzalika, ya, pada demikian itu apa dia? Yaitu hukum dengan suci kulit tersebut dengan jalan samak tadi. Sama ada dia tadi, kita samak dia dan menjadi suci dia. Maitatu makulil lahmi, yaitu bangkai yang dimakan dagingnya. Ya? Seperti apa dia? Seperti kambing dan kuda. Nah, kuda boleh makan. Ya, kuda boleh dimakan. Bukan kuda boleh makan. Kalau kuda boleh makan, semua boleh makan. Ya, hatta anjing pun boleh makan. Tak makan dia mati. Tapi maknanya bolehkah dimakan? Sekarang ini bangkai yang boleh dimakan dagingnya, seandainya disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Baik. Nanti ada perbahasan masalah, yaitu menyembelih tanpa berniat apa-apa. Dah, sekadar sembelih je. Dia pegang tu sembelih. Bismillah pun tak ada. Baik. Bolehkah dimakan? Dia kata maitatu ma'kulil lahmi wa ghairuhu, dan selain daripadanya, selain daripada maitah yang ma'kulil lahmi, selain daripada bangkai yang boleh dimakan, seperti keldai dan serigala. Contoh dia, serigala tak boleh makan, tapi daging, tapi kulit dia boleh disamak dan boleh dipakai, menjadi suci dia. Ataupun kuda yang mati yang tidak disembelih, macam mana dia punya kulit boleh kita samak dan boleh kita pakai dan tidak pula menjadi najis. Baik. Wa kaifiyatud dabghi, dan bermula kaifiyat atau cara menyamak itu adalah ayunza'a, bahawa dihilangkan. Yunza' ni cabut, tapi ni dihilangkan. Fudulul jildi, iaitu lebihan-lebihan kulit. Ya. Lebihan-lebihan kulit. Okay. Lebihan-lebihan kulit tersebut, katanya di sini, seperti lemak dia. Yang kulit lah. Lebihan kulit itu berupa lemak-lemak dia. Mimma yu'affinuhu, maknanya daripada sesuatu yang membusukkan, min damin, daripada darah, wa nahwihi, dan seumpama darah. Seperti mana? Seperti lemak-lemak dia, darah-darah dia yang melekat pada kulit tadi, maka disucikan dia dengan cara samak. Bagaimana? Wa nahwihi, dan seumpamanya, dengan bisyai'in harifin, dengan sesuatu yang harif, makna tajam. Baik. Bukan pisau, maknanya benda tu tajam. Kalau kena ke lidah, kita tahu yang ini tajam. Ya? Baik. Dia boleh menghilangkan lemak-lemak, boleh menghilangkan kesan-kesan darah. Baik. Ka'asfin, seperti sejenis daun namanya asfin, yang dibuat dakwat dengan daun tersebut. Baik. Walau kanal harifu najisan, dan jikalau adalah yang tajam tadi untuk tujuan dia menghilangkan lemak dan darah itu adalah najis, boleh. Kadzarqil hamami, seperti mana tai burung merpati, boleh digunakan untuk tujuan sama. Kafa bid-dibagh, maka memadai dalam menyamak tersebut, menggunakan tahi burung merpati.
Kalau tidak, gunakanlah daun yang lain. Seperti daun bidara, seperti daun asfin, dia kata, iaitu jenis daun yang digunakan untuk membuat dakwat. Baik. Ada juga persoalan berkenaan dengan menggunakan najis ni untuk kita nak menyamak. Baik. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Marah Labid, tafsir yang kita baca kat Masjid Taqwa. Dia kata, bahkan sekalipun dengan najis yang mughallazah. Baik. Tetapi haram, maknanya kita berlumur-lumuran dengan najis yang mughallazah. Apabila kita mendapati ada najis yang lebih ringan daripada itu. Maknanya kita kata, kalaulah tidak ada lain, yang ada cuma najis daripada haiwan yang haram, mughallazah, maka kita gunakan dia. Contoh dia, maka haram kita gunakan kalau seandainya ada alternatif yang lebih ringan najis dia. Baik, itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Illa, melainkan yang tidak boleh disamak, jildal kalbi, iaitu kulit anjing, wal khinziri, dan kulit babi, wa ma tawallada minhuma, dan binatang yang lahir minhuma, daripada kedua-duanya, seperti khinzir mengandung anak anjing. Maka anak anjing tadi yang lahir daripada khinzir itu tidak menjadi suci dengan cara kita samak dia. Au min ahadihima, atau salah satu daripada keduanya, seperti katakan kambing mengandungkan anak anjing, maka dia keluar tetap dia najis. Ma'a hayawanin tahirin, yang mana dia bersenyawa dengan haiwan yang suci, seperti kambing tadi. Kambing bunting, tapi anak dia anak anjing. Jadi macam mana? Dia tetap tidak boleh disamak. Dia adalah najis yang mughallazah. Baik. Kalau dia melahirkan anak orang, lagi susah. Atau orang dia melahirkan anak anjing, jadi macam mana di keadaan dia? Inilah masalah. Ada dalam permasalahan fiqh, ya, dia kata binatang yang mana dia bersenyawa dengan manusia, lahirlah manusia yang rupa-rupa dia macam iras kerbau, katakan, boleh tak dia dibuat korban pada hari korban? Ada satu kitab yang saya jumpa, dia kata boleh. Lepas dia jadi imam, katakan dia imam sembahyang raya korbankan dia. Tapi tak berlaku. Ini masalah fiqh takdiri nama dia. Fiqh takdiri ni maknanya hukum fiqh yang diandaikan kalau wujud masalah ni. Wujudlah masalah ni juga seperti mana katakan dikacukkan dua binatang yang kedua-duanya boleh dizakatkan. Jadi nak kira zakat dia yang mana satu? Dia katakan antara kambing dengan lembu. Maka lahir anak dia kambing dengan lembu tadi, nak zakat ikut mana? Kemudian dah dikacukkan tadi pula, dikembang biakkan. Adakah wajib dia dizakat ataupun tidak? Ini ada perbahasan ulama. Sebagian kata tidak wajib, sebagian kata wajib. Tapi nak wajibnya itu zakatnya zakat mana? Zakat kambing ke zakat lembu? Ini dikatakan fiqh takdiri, iaitu satu fiqh yang diandaikan kalau seandainya berlaku kes ini, macam mana kita nak jawab? Baik. Saya pun tak ingat secara pastinya macam mana. Tapi khilaf antara ulama. Ada mengatakan kena, ada mengatakan tidak kena. Dan juga adakah boleh katakan binatang seperti lembu dikacukkan dengan kuda contoh dia, maka lahirlah binatang tersebut, adakah boleh dibuat korban ataupun tidak? Lembu boleh korban. Sekarang ni kuda tak boleh korban. Boleh tak dia dikorbankan kerana dia lahir daripada lembu dengan kuda? Payah. Tu ada orang buat lawak kata, ada binatang yang mana kalau dikacuk dia haram dimakan. Dia haram, jadi haram. Seperti dia kata arnab dengan
kambing. Dah. Sebab anak kambing jadi arkam. Wallahu a'lam. Itu adalah ulama walawak. Dia kata kalau dikacukkan dua tu tak boleh lah, haram lah. Arnab kambing, tapi tak buat ada orang pula arnab dikacuk kambing. Baik, kemudian wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang bangkai dan bulunya adalah najis. Ini kita baca terus sikit lagi. Wa kadzal maitatu aidan najisatun wa urida biha az-za'ilatul hayata bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Dan wa kadza al-maitatu, iaitu demikian juga dia kata tulang bangkai dan bulu bangkai itu adalah najis. Baik, demikian juga bangkai itu najis dan dikehendaki biha dengannya, dengan maitah yang najis itu adalah az-zailatu, haiwan yang dihilangkan al-hayata akan hidupnya, bi ghairi dengan selain zakatin syar'iyyatin. Zakah artinya sembelihan syar'iyyatin yang diterima syarak. Maknanya binatang itu tidak disembelih atau disembelih tapi tidak syarak. Yang tidak syarak tu macam mana? Menyembelih dengan nama selain Allah. Selain Allah Ta'ala. Ini timbul perbahasan masalah orang nak mengelak bala. Dia sembelih. Dia bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu seperti dalam kitab Fathul Mu'in. Ataupun bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau bismillahi Allahu Akbar. Ini semua khilaf ulama berlaku. Iaitu ada mengatakan jangan sebut ar-rahmanirrahim, sekadar bismillahi Allahu Akbar. Ada mengatakan bismillahirrahmanirrahim juga. Kenapa tak boleh sebut ar-rahmanirrahim? Kerana ar-rahman ar-rahim maknanya pengasih penyayang, tapi kan leher dia kena kerat. Pengasih penyayang apa dia? Maka oleh kerana itu katanya tidaklah dibaca ar-rahmanirrahim, tapi cukup bismillahi Allahu Akbar. Ada mengatakan tidak, bismillahirrahmanirrahim artinya pengasih penyayang Allah Ta'ala. Binatang yang disembelih itu tidak merasa sakit, cuma satu tabiat badan apabila roh nak keluar, terkejut dia. Dan sebenarnya satu kata dalam kitab yang lain disebutkan kenikmatan yang dijadikan kepada haiwan yang disembelih, sekalipun nampak macam dia sakit tapi tidak dia menyakitkan. Maka itulah ar-Rahman ar-Rahim Allah Ta'ala. Baik, maka maknanya membaca bismillah dengan sempurna atau sekadar bismillah tidak menjadi masalah, boleh. Sekarang ini katakan dia sembelih tak baca bismillah, tidak menjadi haram. Yang menjadi haramnya bagaimana? Kalau dia sembelih dengan tujuan yang lain, dengan nama katakan dengan nama jembalang tanah, maka dia sembelih. Dengan nama bajang tu tuan, bajang. Zaman sekarang orang tak sebut bajang dah. Zaman saya budak-budak lu ada bajang. Itu jenis puakoh dah, hantu. Bajang. Dia sembelih dengan nama bajang, sembelih, maka itu haram. Sembelih dengan nama Allah Ta'ala tidak menjadi haram. Baik. Kan jadi Ustaz Muhazzad kan sekarang. Dia ada macam-macam kan. Tapi ini dalam kitab fiqh mengatakan demikian, ya. Dalam kitab Fathul Mu'in, tapi kita baca ni kitab Baijuri, kita baca Fathul Qarib, tapi kita baca juga hasyiah di dalam, iaitu Imam Baijuri. Baik. Jadi perbahasan fiqh ni jelas bahawasanya kalau dihilangkan nyawanya dengan sembelihan yang tidak syar'i, maka binatang itu dikira binatang bangkai. Maka najis tulangnya, najis dagingnya, dan najis jugalah bulu yang ada pada tubuh dia. Baik. Fala yustasna hina idzin janinul muzakkah, maka tidak dikecualikan pada ketika itu akan janin al-muzakkah, iaitu haiwan yang disembelih. Idza kharaja min batni ummihi maitan, apabila keluar ia janin itu min batni ummihi, daripada ibu janin tersebut, maitan, iaitu hal keadaannya mati. Jadi macam mana? Ibu anaknya bila sembelih tadi itu, dia keluar daripada perut ibu dia dalam keadaan dia mati.
Jadi macam mana? Iaitu dia kata itu bangkai. Baik. Tapi kalau seandainya binatang itu kekal dalam perut dia, maka macam mana? Maka bila disembelih ibu dia, maka halallah janin yang di dalam perut tersebut. Baik. Kes ni macam mana? Kesnya binatang bunting. Binatang bunting nak buat korban boleh ke tak boleh? Fihi khilaf, ada khilaf. Tapi yang muktamadnya binatang bunting tidak sah dibuat korban, melainkan Al-Imam Ramli mengatakan sah. Kalau nak buat korban, pastikan binatang itu tidak bunting. Tetapi kalau dah memang bunting, ada pandangan yang mengatakan sah. Tetapi pandangan mu'tamad yang diputuskan oleh ulama fiqah bahawa tidak sah. Carilah binatang yang tidak bunting. Kalau seandainya bunting binatang, maka disembelih ibu dia. Dah selesai sembelih, kita lapah perut, tengok ada anak dia. Anaknya mati, maka boleh dimakan. Sebab li'anna zakatahu, ini dia elat dalam kitab kata, kerana sesungguhnya sembelih janin itu fi zakati ummihi, iaitu pada sembelih ibu dia. Sembelih ibu dia, mati ibu dia, maka janin yang kekal dalam badan tadi, maka dia mati, dia dikira sah dimakan, halal dimakan. Yang kes ni macam mana? Dia ketika dia sembelih tadi, ibu tak mati, tapi anak tu terkeluar, anak tu mati, artinya bangkai. Baik. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayatil mazkurati fil mabsutat, dan demikian juga selain daripada ini, iaitu perkara yang disebutkan dalam kitab yang perbahasannya lebih panjang lagi. Thummastusniya min sya'ril maitah, kemudian dikecualikan daripada bulu atau rambut bangkai tersebut, illal adamiyya, melainkan anak Adam. Ai fa inna sya'rahu, maka sesungguhnya rambut atau bulu anak Adam itu tahirun, suci, kamaitatihi, seperti mana mayatnya. Masalah mayat ini ada lagi khilaf di kalangan ulama fiqah. Jadi akan datang kita akan sebutlah. Karena ada yang mengatakan tidak boleh membaca Quran di sisi orang mati, sebab dia kata dia belum dimandikan lagi pada satu mazhab. Karena ada mazhab mengatakan selama tidak dimandikan dia najis. Ada mengatakan seperti mana mazhab kita Syafi'i, tak mandi pun tidak najis. Maka membaca Quran di sisi najis itu yang menjadi haram. Jadi sebab itu dikatakan tidak boleh membaca Yasin di sisi mayat yang belum dimandikan. Karena ada pendapat mengatakan bahawa dia najis. Setelah dimandikan maka tidak najis. Tapi mazhab kita Syafi'i, mandi ke tak mandi ke mayat orang, dia tidak najis. Itu adalah kelebihan anak Adam. Baik, wallahu a'lam. Faslun fi bayani ma yahrum isti'maluhu min al-awani wa ma yajuzu, wa bada bil awwali, wallahu a'lam. Baik, kita tengok kitab kita yang kedua. Ala kulli hal, tuan-tuan, janganlah kita kata najis orang anak orang Islam ke orang bukan Islam ke, dia meninggal dunia kita kata tubuhnya najis. Tak najis. Kita ikut mazhab kita lah. Baik, kitab kita yang kedua ni sampai mana ya? Dan jalan amal Wat tariq. Wat tariqu wadihun lil qasidina, itu. Dan jalan itu amat nyata kan? Baik. Kita tengok yang teks Arab dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wat-tariqu wadihun lil qasidina wad dalilu alaihi la'ihun lin nazirina walakinna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terjemahan dia, dan jalan itu amat nyata. Ini dalam istilah ni dia kata tariq, tak kata sabil. Apa makna tariq dan sabil? Sabilillah makna jalan Allah. Tariq pun makna jalan juga. Tapi beza apa antara tariq dengan sabil? Kenapa tak guna wasabilu wadihun, tapi dia kata wat tariqu wadih. Tariq tu maksud dia jalan yang biasa dilalui oleh seseorang.
Baik. Jadi dia kata, dan jalan itu amat nyata. Maknanya setiap orang akan melalui jalan yang sama. Dah. Makna jalan ibadat ini, ya, jalan yang biasa dilalui oleh setiap orang. Tetapi masalah dia, walaupun selalu dilalui, tapi masih gagal untuk sampai kepada hakikat ibadat itu sendiri. Ini kata Imam Ghazali. Sebab itu penggunaan lafaz oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang tarik ini menunjukkan apa dia? Iaitu ada maksud yang tersirat di sebalik itu. Wat tariq maknanya perjalanan yang biasa dilalui oleh setiap orang. Kita sembahyang 5 waktu, subuh sampailah ke isyak. Kita juga sembahyang sunat daripada qabliyah subuh sampai ba'diyah isyak. Kita biasa berwirid, itulah jalan kita. Kita biasa membaca Al-Quran, tetapi baca Al-Quran, berapa ramai yang membaca dengan bacaan yang betul? Kemudian sembahyang sunat ke, sembahyang wajib ke, biasa dibuat orang, tapi adakah kita sampai kepada hakikat sembahyang tersebut? Nah, adakah ketika sembahyang itu kita masih lagi ada perasaan inniyah nama dia, atau ananiyah nama dia? Inniyah artinya kita memperakukan itu kita kesemuanya. Tidak kita lihat kepada ilmu tauhid yang membicarakan tentang af'alul ibad. Af'alul ibad artinya perbuatan-perbuatan hamba. Ada perbahasannya di sana. Ulama sufi pula, mereka itu mempraktikkan bahawasanya memerhatikan af'al Allah Ta'ala di sebalik af'alul ibad. Seperti seorang yang kata kontrol, yang kontrol itu bukan kereta itu sendiri, tapi ada orang lain yang mengontrol. Dia ada di tangan dia tu remote. Yang kita nampak kereta yang bergerak. Orang yang cerdik, dia kata bukan pandai kereta tu bawa diri dia. Dia kata pandainya orang yang pegang remote tersebut. Ini orang yang mempraktikkan af'alul ibad. Yang dilihat adalah af'al Allah Ta'ala yang menggerakkan af'al ibad, iaitu perbuatan Allah yang menggerakkan perbuatan makhluk. Karena kita mengaji dalam ilmu tauhid, af'al ibad, perbuatan hamba itu adalah daripada perbuatan Allah Ta'ala, dipanggil af'al Allah Ta'ala. Dalam pengajian ilmu tauhid, sifat wahdaniyah itu sifat salbiyah yang kelima. Kita katakan wahdaniyat kerana kita menafikan kam muttasil dan kam munfasil pada af'al. Artinya kita tidak mengatakan af'al itu 100% daripada hamba. Dia adalah daripada iradah Allah Ta'ala yang ditajallikan pada perbuatan-perbuatan hamba tersebut. Maka orang yang bijak, dia pandang mana satu, kereta kontrol ke, pandang orang pegang remote. Kalau dia pandang kereta kontrol tapi hatinya adalah memuji kebijaksanaan yang pegang remote, itu sama dengan orang memerhatikan af'alul ibad, maka diperhatikan adalah af'al Allah Ta'ala. Baik. Maka Imam Ghazali menggunakan perkataan at-tariq, maknanya perjalanan yang biasa dilalui oleh setiap orang. Cuma masalah dia tak sampai, itu je. Baik. Tak sampai. Kan? Daripada mula kita akan takbir sampai bagi salam. Tak pernah khusyuk. Khusyuk sekejap pun okeylah. Tak juga. Khusyuk bersambung pun tak jumpa juga. Habis macam mana kita? Daripada mula akad takbir sampai ke sudah, merayau tak sudah-sudah. Kan? Tak cukup semasa kita tak semayang merayau. Dalam sembahyang pun merayau juga. Semua orang macam tu, kan? Jadi macam manalah kita nak mengelak. Inilah pengajian ilmu tasawuf yang dibawa oleh Imam Ghazali. Inilah cobaan di sebalik ibadah. Baik. Dia kata, dan jalan atau jalan yang biasa dilalui itu amat nyata. Dah. Bagi segala orang yang mengqasad akan dia. Akan dia apa dia?
akan ibadah. Sebab tu dia katakan buat perkeluaran ya. Baik. Amat nyata bagi segala orang yang mengqasad akan dia. Mengqasad akan bukan ibadat, mengqasadkan jalan untuk sampai kepada Allah. Baik. Dan dalil atasnya maknanya tanda atas wujud Allah Ta'ala. Yang tadi seperti mana seorang tadi memerhatikan af'alul ibad, hakikatnya dia memerhatikan af'al Allah Ta'ala. Baik, satu. Yang kedua, dalil atasnya, dalil atas wujudnya Tuhan, yakni Allah yang memiliki af'al itu amat nyata, amat jelas. Kepada siapa? Bagi orang yang menilik akan dia akan dalil tersebut, iaitu memerhatikan af'alul ibad, pasti dia akan menemukan di situ af'al Allah Ta'ala. Dan af'al itu tidak berdiri sendiri, pasti dia ada pada zat yang memiliki sifat yang maha sempurna. Jadi ini dia kata jalan ini dikatakan orang yang menilik, artinya ada nazar. Dalam ilmu tasawuf tak dikata nazar, dikatakan musyahadah dia kepada af'al Allah Ta'ala. Maka jalannya mana? Jalannya adalah tauhidul af'al. Ini disebut dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Baik. Itu mengesahkan segala perbuatan yang dilihat, iaitu puncanya yang ditauhidkan, yang diesahkan. Punca mana? Daripada Allah yang itu disuruh. Jadi panggil tauhidul af'al. Baik. Ini nak faham betul-betul, faham pada wahdaniyat dulu. Kerana wahdaniyat kita disuruh mengesahkan zat, sifat dan af'al. Zat, sifat dan af'al yang kita kena esahkan. Faham daripada situlah nanti akan membawa kepada faham kita tentang tauhidul af'al. Baik. Jadi dalil yang menunjukkan kepada zat yang wajibul wujud, yang memiliki sifat sempurna, yang memiliki af'al, itu perbuatan, itu nyata pada perbuatan segala hamba. Kalau diperhatikan, maka dia kata itulah dalilnya. Itu dia kata tadi sini, itu dalil dia jelas. Baik. Kemudian, dan tetapi walaupun jelas, walaupun nyata, ya, maknanya jalannya itu jelas. Bagi orang yang syuhud musyahadah, ada nazar pula pada mata hati, itu juga jelas. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya. Baik. Tuan-tuan dalam kuliah ni saya bercakap tak lama tuan, ya, sampai habis waktu ni kan 10 minit je lagi. Tak usahlah bercakap. Kalau bercakap saya berhenti lebih awal lah. Tapi tu bercakaplah. Baik. Kemudian, dan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Allah, dan menunjukkan orang yang dikehendakinya, iaitu Allah Ta'ala. Siapa dikehendaki menjadi sesat, maka disesatkannya. Dan orang yang mendapat petunjuk, maka diberikannya petunjuk oleh Allah Ta'ala. Baik. Maknanya apa dia? Tak semua orang yang memandang berhasil dia memandang kepada af'al Allah Ta'ala. Tidak semua orang yang memandang tersebut dapat memahami tentang apa yang dipandangnya. Baik. Dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin
sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin ajma'in. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala anbiya, iaitu ketua kepada para nabi, dan mursalin dan rasul, dan salawat dan salam juga atas segala keluarganya nabi yang abrar. Maknanya abrar apa dia? Lagi yang baik-baik sekaliannya abrar. I'lamu, ketahui olehmu ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, as'adakumullahu wa iyana bimardatih. As'ada iaitu menjadikan bahagia kum akan kamu, Allahu oleh Allah Ta'ala, wa iyana dan akan kami bimardatihi dengan keredaannya Allah. Baik. Kata Syekh Daud menterjemahkan, ketahui olehmu, ketahui kamu sekalian, hai segala saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu Allah dan akan kami, akan kamu oleh Allah, dan akan kami dengan keredaannya, dengan keredaan Allah. Apa dia? Apa yang perlu kita tahu? Bahawasanya segala ibadah itu adalah buah ilmu. Itu yang pertama sekali. Al-Ghazali kata, ingat ya, ibadat itu adalah buah bagi ilmu. Maknanya ilmu itu seperti pokok, dan pokok itu bermanfaat kalau ada buah dia, kalau jenis berbuah. Kalau tak jenis berbuah, maka taklah manfaat diambil daripada buah, diambil daripada kecantikan pokok, atau diambil manfaat daripada daun pokok. Nah, kalaulah buah pokok tersebut jenis berbuah, pokok rambutan atau pokok durian, yang ada batang pokok, daun pokok durian, buah durian tak ada, makna tidak ada faedah, tidak ada gunanya pokok tersebut, maka orang akan tebang dia. Maka dalam masalah ilmu itu ada buah dia, pasti ada buah. Kalau tidak ada buah dia, maka tidak ada manfaat ilmu tersebut. Dikatakan ilmu yang tidak ada nafi', tidak ada manfaat. Baik. Maka dikatakan ibadah itu adalah buah bagi ilmu. Maknanya kalau ilmu ada, maka perlu kepada buah dia. Buahnya adalah ibadah. Baik. Artinya semakin kita belajar, semakin kita ibadat. Semakin kita belajar, semakin cantik ibadat kita, bukan semakin buruk ibadah. Dalam masalah ibadat ini, orang kena belajar macam mana caranya ibadah tersebut diterima oleh Allah. Tidak sekadar belajar ibadah itu sah di sisi syarak. Kalau sah di sisi syarak, maknanya ambil air semayang, menghadap kiblat, pakai menutup aurat, tidak ada najis pada tubuh dia. Yang ini sah menurut syarak. Diterima atau tidak, yang ini perjalanan orang sufi. Yang dicarinya adalah sah pada syarak, diterima oleh Allah Ta'ala. Maka itu hasil daripada ibadah. Baik, maknanya hasil dan ilmu melahirkan ibadah. Hasil ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Yang mana ibadat yang diterima oleh Allah Ta'ala ini sebenarnya akan membawa kepada makrifat kepada Allah Ta'ala. Ini kaedah mengatakan, man izdadat ibadatuhu izdadat ma'rifatuh. Barang siapa yang bertambah ibadatnya, maka bertambahlah ma'rifatnya. Sebaliknya, semakin berkurangnya ibadat atau tidak ada ibadatnya, maka tidak adalah ma'rifatnya kepada Allah. Baik. Kemudian, dan faedah umur. Faedah umur artinya umur yang berfaedah, itu maksud dia. Baik. Maknanya ibadat itu di samping buah kepada ilmu, ibadat itu adalah menunjukkan kepada umur yang berfaedah. Maknanya apa dia? Tak ada ibadat, umur tak ada faedah. Walau panjang mana sekalipun usia dia, walau hidup 100 tahun sekalipun, tapi tak ada ibadat, maka hidupnya tidak ada guna.
Karena faedah daripada umur itu diperoleh dengan ibadah. Sebab itu ada soalan. Orang kata boleh berdoa memanjangkan umur. Adakah umur semakin panjang dengan kita berdoa minta kepada Allah? Sebagian ulama mengatakan tidak panjang umur tersebut. Kerana setiap sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berubah sesuatu yang di dalam ilmu Allah. Karena kalau berubah itu sama dengan Syiah saja. Syiah mengatakan boleh berubah ilmu Allah Ta'ala. Satu kisah yang mana orang Syiah dia mengatakan imam yang akan datang ini adalah anak si fulan. Tiba-tiba mati anak tersebut. Maka dia kata ada konsep dalam Syiah yang mengatakan bahawa ilmu Allah itu mengalami perubahan. Ada berubah dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita ahli sunnah mengatakan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala tidak berubah sama sekali. Kalau Allah mengatakan dia ini akan menjadi wali, jadi walilah dia. Dia ini akan mati kufurlah dia. Sebagaimana yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimanakah dikatakan umurnya panjang? Umurnya panjang dengan umur yang berfaedah. Umur berfaedah itu artinya umur yang dihabiskan dengan ibadah kepada Allah. Nah, jadi kata Imam Ghazali bahawa umur yang berfaedah itu adalah umur yang ada ibadat di dalamnya. Itulah dikatakan umur yang panjang. 100 tahun sekalipun sembahyang 5 waktu cuma sekali dalam sehari, itu maknanya umur tak ada faedah. Maknanya pendek umur dia. Sebab tidak ada erti umur dia. Umur tidak ada makna. Tapi kalau umur dia pendek, hidup sekadar 50 tahun katakan, tapi penuh dengan ibadat, sembahyang yang wajib tidak pernah ditinggalkan, ditambah dengan sembahyang sunat dia, pada waktu pagi membaca Al-Quran, sebelum tidur membaca Al-Quran, hidup diingat dia kepada Tuhan, itulah dikatakan panjang umur. Karena umurnya semua ada maknanya, semuanya berfaedah belaka, berbanding dengan tidak faedah tadi. Baik, itu dikatakan panjang umur. Maka kita minta panjang umur kepada Allah Ta'ala dengan arti kata mendapat barakah pada umur dengan ibadah yang kita lakukan. Baik, artinya kalau panjang mana sekalipun ibadah tak ada, maka tidak ada faedah umur. Baik. Dan hasil yang dituntut bagi hamba, hasil yang dituntut bagi hamba. Baik. Ini dalam kitab Imam Ghazali yang bahasa Arab ni dia kata, iaitu hasilul abidil aqwiya, maknanya hasil dituntut bagi hamba yang kuat. Yang kuat dalam ibadat dia, yang kuat. Hamba Allah Ta'ala yang kuat ni, kekuatannya dicurahkan ke mana? Dicurahkan kepada ibadah. Itu dikatakan orang yang kuat. Maknanya kuat beribadat. Baik. Kalau tak beribadat, itu dikatakan hamba Allah yang lemah. Lemah apa? Lemah daripada melaksanakan ibadat. Walau dia kuat sekalipun pada pandangan zahir, pada hakikatnya lemah. Kerana sembahyang pun tak nak buat, rukuk pun tak mau, sujud pun tak nak. Baik. Tapi makan dari rezeki Allah Ta'ala, berpijak di bumi Tuhan. Dah, sabar dia tak ada, ridha pun tak ada. Allah kata apa dia? Man lam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak redha dengan qada'ku, makna keputusan aku dia tak redha. Walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar dengan bala yang aku beri kepada dia. Faltamis rabban siwaya, maka pergi cari Tuhan yang lain daripada aku. Dah, tak pernah redha. Sabar pun tidak, apa pun tidak. Apatah lagi kalau kita pijak bumi Tuhan, makan rezeki Allah Ta'ala bagi, tapi pada masa yang sama kita tidak ibadat kepada Tuhan. Baik. Maka inilah dia kata bukan hamba yang kuat, tapi hamba yang lemah kalau tak beribadat. Baik. Dan mata benda perniagaan segala awliya, mata benda artinya modal. Modal perniagaan segala wali, maknanya wali Allah Ta'ala itu modalnya adalah ibadat. Kalau tak ibadat, semayang sesekali, janganlah harap menjadi wali. Ya, wali nikah pun tentu lagi, kerana ini wali fasik. Wali fasik tidak layak menjadi wali.
Dahlah wali nikah pun tidak, wali Allah apatah lagi bila tidak melakukan ibadah. Kalau wali Allah Ta'ala, maka apakah modal dia? Modalnya adalah ibadat kepada Allah Ta'ala. Karena perniagaan, kenapa dia kata perniagaan? Allah sendiri mengatakan perniagaan. Orang yang melaksanakan sembahyang, baca Al-Quran, apa dia? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu menginginkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Itu dikatakan perniagaan. Maka apakah modalnya? Modalnya adalah ibadat kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan jalan bagi segala orang yang atqiya, yang takut kepada Allah Ta'ala. Ini panjang lagi nih, nanti kita berhenti di sinilah. Sambung balik. Dan jalan bagi segala orang yang atqiya, yang takut, dan bahagian yang ketinggian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.